Kerana sumbang saran dan idea yang diberikan telah melahirkan air tangan produk kita sendiri daripada hasil pada link ini. Saya tak dapat nak taklimatkan apakah bahan yang ada dalam link itu. Mungkin selepas slot pertama. Untuk tidak melengahkan masa lagi, kita persilakan Dr. Aisyah berjumpa secara langsung dengan assessment ni sebagai practitioners. Apa-apa saja berkenaan dengan manusia ni, kita boleh measure, kita boleh ukur kognitifnya, emosi dan juga tingkah laku. Ada dua jenis ujian psikologi sebenarnya. Yang pertama adalah ujian yang standard. Ujian yang standard ni dia ada manual khusus. Dia ada manual khusus dan kita wajib ada qualification yang tertentu untuk mentadbir. Okey, satu lagi adalah ujian yang tak standard, unstandardized, iaitu ujian yang lebih kepada projective test. Lukisan, contohnya saya kata dengan klien ni, okey, cuba lukiskan my family. So daripada lukisan kita boleh evaluate klien ni. Tetapi bukan evaluate pada lukisan semata-mata, kita kena tengok latar belakangnya tu. Dia banyak berkait lah. Ataupun play therapy pun kita panggil juga. Ujian yang tidak standard. Maknanya dia punya keputusan ujian itu berdasarkan kepada penilaian pakar. Ini adalah contoh-contoh ujian. Yang kalau ujian yang atas sekali itu adalah WIS 5, yang tengah tu WIPC. Okay, WIS 5 tu adalah ujian IQ. So ujian IQ sebenarnya ada 3 kategori. Percaya tak kalau saya katakan kanak-kanak, baby atau toddler seawal umur 2 tahun 4 bulan kita dah boleh tahu dia punya IQ. Okey, yang bawah tu MMPI ni sangat famous. Ini adalah ujian personality. Ujian MMPI ni, kalau pengalaman saya buat, saya menjawab soalan ni, dia ada 567 soalan. Kalau saya nak buat scoring secara manual, secara tangan, dia akan ambil masa saya 1 minggu. Memang sakit kepala. Ujian disleksia, disleksia test ya. So ujian ni semua dia ada manual yang khusus. Manual. Okey, ini salah satu ujian projective test ya. Okey, gambar-gambar yang tuan-puan tengok ni adalah gambar daripada klien sebenar saya sebenarnya. Yang bawah sekali tu adalah kanak-kanak autism punya test, penelukisan. Yang tengah-tengah yang ada gambar lain tu adalah seorang klien saya yang skizofrenia. Dia telah mengalami skizofrenia dah 12 tahun. Dia mula dengan stres umur 18 sampai sekarang ni dah umur 30-an. Dalam psikologi kita tidak boleh berpegang kepada lukisan macam ni 100%. Kerana kita kena ada figure. Lukisan ini saya gunakan sebagai supporting document or supporting materials semasa saya evaluate klien. Okay, and then nombor 3 tu saya tulis parent-child assessment. Okay, parent-child assessment ni biasanya adalah tentang play therapy. Ingat, kanak-kanak ni dia ada 2, main dan makan. Kalau dia boleh main dengan baik, dia boleh makan dengan baik, kita tengok part dia main. Adakah dia boleh bermain, dia boleh pretend play. Itu semua memberikan jawapan. Okey, aplikasi psikologi dalam pengurusan semua manusia sektor awam. Okey, kalau kita tengok dekat sini pendekatan tu dari segi pembangunan, pencegahan dan pemulihan kaedah pelaksanaan. Okey. Sebab kita ni semua dalam perkhidmatan awam, kita boleh berikan kepada staf, kepada kaki tangan bila kita nak naikkan dia naik pangkat ataupun kita nak pindahkan dia, mungkin dia lebih sesuai masuk department sekian-sekian kan. Tuan-tuan, psikologi ni is part of our life. Di mana-mana pun ada unsur psikologi. Di mana-mana sahaja. Bayangkan kita sebagai seorang individu. Kita ni terbagi kepada 2. Sebahagian kita adalah dari sudut biologi. Biologi tu maksudnya ialah kita ni boleh, nauzubillah lah, sakit jantung, sakit kencing manis, darah tinggi kan. Itu aspek biologi. So perlu dirawat oleh medical doctor. Satu sudut lagi adalah kognitif, masalah kognitif, emosi, susah hati, susah nak berfikir, problem solving, masalah fokus, masalah agresif, cepat nak marah. Itu satu bahagian, iaitu bahagian psikologi. Jadi tempat kerja, macam mana kita nak evaluate staff-staff kita yang ramai ni?
Salah satunya adalah menggunakan ujian psikologi. In fact, psikologi atau kaunseling antara pekerjaan yang paling top sekali di luar. Sebab penggunaan kaunselor dan psikologis ni sangat-sangat meluas. Aplikasi ujian psikologi dalam bidang berkaitan. Okey, kita tengok yang pertama ujian psikologi di setting klinikal seperti hospital, klinik psikologi dan pusat-pusat komuniti atau pemulihan ditadbir oleh ahli psikologi klinikal. Okey, antara ujian psikologi yang dilakukan di hospital seperti IQ test, ujian personality, ujian tingkah laku dan sebagainya. Ujian psikologi di setting forensik seperti di mahkamah. Okey, sekarang ni untuk pengetahuan tuan-puan semua mahkamah telah menerima kehadiran kaunselor ataupun psikologis di mahkamah. Daripada situ barulah kita boleh buat report yang bersesuaian dengan matlamat yang nak dicapai dalam report tu. Apa tujuan kita buat tu? Okey, yang ketiga ujian psikologi di setting organisasi ditadbir oleh ahli psikologi ataupun kaunselor. Ujian psikologi di setting universiti ditadbir oleh kaunselor. Ada budak kanak-kanak pelajar yang ada high functioning autism, ada masalah ADHD. Kita tak boleh pukul rata semua tu. Saya terus terang saya cakap pada tuan-puan, avoid daripada punishment. Sebab punishment tidak akan membantu. Kalau macam mana kita nak tahu pelajar tu ada masalah ke atau memang sengaja malas, kan? Kita buat ujian. Satu lagi, bila saya sebut perkataan malas tadi, sebenarnya saya nak katakan dalam psikologi tidak ada perkataan malas. Dalam psikologi tidak ada perkataan biadab. Semua itu ada labelnya. Macam mana nak tahu label budak tu? Kita buat ujian psikologi. Barulah kita tahu budak yang kita panggil biadab tu adalah budak yang ada masalah ADD. Barulah kita tahu budak yang monyok dalam kelas, tak participate, diam, buat tak tahu, flat face, rupanya dia high functioning autism. Kita tak tahu. Tapi kita tak tahu benda tu. Kita tak ada ilmu tentang benda tu. Autism ni dah berlaku dah dekat 200 tahun tau. Ada budak yang lurus bendul. Yang disuruhnya buat itu, buat ini, selalu kena bully. Budak-budak low IQ selalu kena bully. Yalah kita kata lurus, bila kita buat IQ, low IQ, 70. Skornya bawah 70. Pertama adalah ujian kecerdasan. Menentukan tahap kecerdasan seseorang itu. Contohnya ujian WAIS 5. Kalau kita bawa kereta kan, ya Allah lambatnya. Macam kita kata itu hegeh-hegeh betul orang depan ni kan. Jadi sebenarnya kalau itulah patternnya, bukan saja bawa kereta. Berjalan ke, nak berfikir, nak habiskan kerja, semua lambat, itu berkaitan dengan kita punya IQ. Okey, ujian pencapaian, mengukur kebolehan mencapai individu. Macam kita dekat Malaysia ni, kita ada ujian yang kita namakan UPSR, SPM, SPM. Okey, ujian personality untuk mengenal pasti trait personality yang wujud dalam diri individu dengan mengukur sama ada individu itu mempunyai trait atau ciri peribadi tertentu. Okey, yang kita tahu dekat Malaysia ni inventory personality Sidik, inventory personality Eisenberg, Eisen Junior. Okey, so ini personality banyak dipakai di hospital dan juga klinik-klinik psikologi. Okey, ujian nilai. Okey, ujian nilai ni super work values. Kita nak tahu tentang emosi, tentang tingkah laku, value. Value seseorang tu. Banyak ujiannya. Ujian bakat, aptitude test, ujian minat, SDS test. Ini sesuai ni untuk letak dekat sekolah. Okey, ni senarai ujian psikologi di Malaysia. Saya pun dimaklumkan ada juga ujian-ujian psikologi di Malaysia ni yang kita kena ada tauliah kan. Prasesi, dia ada 3 peringkat prasesi, semasa proses mentadbir dan pasca sesi. Okey. Kalau kita tengok bila kita nak pilih ujian psikologi ni, stage yang paling penting sekali ialah stage yang pertama. Ataupun saya panggil diagnostic clinical interview session. So dalam sesi pertama, kita akan buat sesi dulu dengan klien. Jangan tiba-tiba je buka kita punya briefcase, keluarkan semua IQ test kita. Kita nak kena kenal klien ni, latar belakangnya. Selalunya dalam kerja saya, childhood experience ni selalu akan determine kita punya behavior, emosi, kognitif bila kita dah dewasa sekarang.
Okey, bila masuk ke proses mentadbir, bila kita sesi pertama tu dah tahu, kita dah pilih apa test yang sesuai, daripada observation kita mungkin pada kanak-kanak, pada pelajar sekolah kita, pada staff. So kita mentadbir. Kita takbir, kita pilih, kita tengok. Kadang-kadang kita memerlukan 4, 5, 6 test sebab kognitif kita, IQ kita ni penentu. Penentu fungsi kita ni. Luaran nampak okey lah. Tersenyum aja, kat dalam siapa yang tahu. Matlamat penggunaan ujian psikologi. Okey, pertama sekali nak dapatkan maklumat tentang kecerdasan, kebolehan, sikap. Dia punya main concern kita akan tanya klien. Apa main concern puan? Apa main concern? Apa isu utama puan ni yang datang jumpa saya, jumpa psikologi, jumpa kaunselor ni? Menentukan pemilihan pegawai yang sesuai dengan jawatan. Membantu pemilihan pelajar yang sesuai dengan program. Ini penting. Keputusan ujian psikologi dapat membantu klien mendapatkan rawatan dan intervensi yang sesuai. Autism ADHD. Ini sangat penting. Kita pastilah akan jumpa macam-macam karakter karina manusia. Yang keenam tu membantu ibu bapa dan guru untuk menilai semua aktiviti dan pengajaran yang sesuai untuk pelajar tipikal dan berkeperluan khas. Pemilihan alat ujian. Ni. Tadi saya dah sebut dah. Pilih alat ujian yang tepat dengan keadaan klien. Evaluate dan pilih test yang sesuai. Ada pengalaman hidupnya yang membuatkan dia behave macam tu. Yang membuatkan dia melawan. Yang membuatkan dia tak nak belajar dengan baik. Ada sebabnya. Kalau kita tengok satu-satu pun tak tertanggung kita nak faham. Okey, arahan pentadbiran. Takbir ujian skor. Okey, ikut ujian. Apa yang ditentukan, yang ditulis dalam manual, tulis dengan baik. Buat dengan baik. Keputusan ujian. Ini feedback tadi lah. Tulis dalam report lengkap. Setelah kita ambil ujian ni, okey. Kebanyakan ujian psikologi bersifat individu. Mungkin few lah yang kelompok. Kita dah sebut tadi, pilih ujian berdasarkan keperluan. Jangan main bedal aja. Kalau kita nampak contoh untuk psikologis, untuk yang berkelaikan, untuk buat. Okey, nombor 8 memberi penerangan lengkap. Cerita lengkap-lengkap. Dia puas hati. Kaunselor ada akta. Psikologi dia tak ada akta. Akta psikologi dah sampai 6-7 tahun tak boleh buat. Overlap dengan akta kaunselor. Pengenalan kesejahteraan psikologi. Okey, kesejahteraan psikologi. Itu tadi tentang assessment. Ujian psikologi. Ini kesejahteraan psikologi ni merujuk kepada yang saya sebut tadi. 3 benda kita. Kognitif, emosi, tingkah laku. Orang yang sejahtera, orang yang bahagia. Tiada perasaan negatif dan puas hati dengan kehidupan. Okey. Mungkin kita tengok ayat ni macam perfectionist sangat. Tapi saya suka cakap macam ni. Imagine dalam tangan saya ni. Yang ini emosi negatif, positif, ini emosi negatif. Biar positif ni lebih tinggi daripada negatif. Jangan sama atau telajak pula. Ini bawah. Tetapi kita perlukan emosi yang negatif. Kita perlu rasa marah, cemburu, sakit hati, dengki boleh. Berpada-pada. Saya selalu cakap dengan klien saya, selalu ingatkan konsep I love me, I love myself, self-love. Bila kita self-love, sayangnya diri aku ni. Aku tak nak fikir benda-benda yang memeningkan lah. Tak nak bermain dekat otak kita ni. Tak nak rasa sedih yang bukan-bukan lah. Tak nak rasa dengki, jealous. Jealous satu penyakit tau. Ini surah. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala. Tengok balance kita ni. Islam mengajar kita yang baik-baik. Setahu saya lah, semua agama mengajar yang baik-baik.